Hujan turun tanpa hentinya. Air mula berladung di mana-mana. Pak Yasuk kesejukan di atas beranda rumah tua perabung limanya. Hujan mula terus turun dan turun tanpa ada petanda ia akan berhenti. Pak Yasuk melangut di serambi rumah tuanya, merenung titis hujan yang bertalian panjang. Ketika itulah dia teringat akan anak-anaknya dan cucu-cucunya yang duduk jauh dari kampungnya. Sauki, anak sulungnya yang mempunyai 5 orang anak dan bekerja di Kuala Lumpur. Dia menjadi seorang ustaz dekat salah sebuah institusi kerajaan. Anak yang nombor 2 pula, Sulida, seorang jurutera dengan syarikat minyak di Miri, Sarawak. Dia juga sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Comel-comel semuanya cucu Pak Yasuk. Paling bongsu pula namanya Naimah, seorang doktor di Hospital Kulim di Kedah dan belum berkahwin. Si bongsu ini selalulah juga balik apabila dia berkelapangan atau ketika dia cuti. Pak Yasuk dan Mak Esah juga sekali-sekala rajin juga pergi ke Kulim melawat anak bongsunya itu. Tapi mujurlah sekarang ini berbeza dengan zaman dahulu. Rindu sahaja dengan anak cucu, Pak Yasuk dan Mak Esah akan menelefon cucu-cucunya itu. Tak pun, cucu-cucunya juga akan selalu menelefon Pak Yasuk dan Mak Esah bertanyakan kesihatan datuk dan nenek mereka. Apabila anak-anak sudah besar panjang dan beranak pinak, tinggallah Pak Yasuk dan Mak Esah berdua sahaja di rumahnya. Setelah puas melangut, Pak Yasuk mula menghadap meja kerjanya. Dia memilih mata pahat kecil untuk memahat belulang patung wayang kulit di hadapannya itu. Dia meneruskan pahatan belulang Bota Mahwajawana, watak yang teramat jahat dalam tradisi wayang kulit Kelantan. Apabila tangan tuanya itu penat menebuk dan matanya juga mula berair, Pak Yasuk akan berhenti seketika. Dia akan meneguk air kopi pahit yang disediakan oleh Mak Esah. Setelah penat menebuk belulang, Pak Yasuk akan membancuh warna dengan berus dan dicatkan ke permukaan belulang tersebut. Pak Yasuk percaya benar kepada petua-petua pendalangan yang dipelajari melalui guru wayangnya yang bernama Dalang Tok Ali. Sedang Pak Yasuk memahat patung bota yang garang untuk kegunaan persembahan wayang kulitnya, tiba-tiba matanya mula berair kerana teringat akan kata-kata menantunya, Ustazah Faizah, terhadapnya, yang turut menjadi punca menantunya itu sudah lama tidak pulang ke kampung. Ayah, berhentilah buat kerja yang sia-sia ini, Ayah. Patung wayang yang ayah buat tu akan minta nyawa di akhirat kelak. Kerja ayah ni kerja dosa. Ayah dah tua, dah tak patut lagi buat patung wayang. Ayah sepatutnya dah insaf dan bertaubat daripada kerja-kerja begini. Kau tak layak untuk nasihatkan aku. Memang aku dah tua, aku jahil. Tapi Sauki laki kau tu anak aku. Memang kau orang anak menantu yang tak mengenal budi dan untung. Hari ini kau hina ayah Musi. Aku ni dalang seasal dan dalang seusul. Aku berdalang dan mengukir patung bukan kerana aku ni buat sebagaimana orang jahiliah sembah patung berhala. Pernah kau lihat aku tak sembahyang, tak puasa? Pak Yasuk mengangkat muka dari meja kerja di depan jendela. Dia memandang sebuah kereta kembara GFX 995 yang membelok masuk ke halaman rumahnya. Siapakah yang kemari dalam hujan-hujan begini? Berdetik di dalam hati kecil Pak Yasuk. Kereta itu masuk ke halaman rumahnya, enjin dimatikan dan seorang anak gadis dengan memikul beg sandang berlari ke beranda rumahnya. Pak Yasuk tercengang, memerhati dengan penuh teliti. Adakah dia mengenali atau tidak susuk yang semakin hampir dengan tangga rumahnya? Pastilah Pak Yasuk bahawa
dia tidak pernah mengenali anak gadis yang bertamu di halamannya itu. Gadis itu memberikan salam dan Pak Yasuk menjawab penuh salam tersebut. "Ini rumah Pak Yasuk?" Ya, naiklah. "Saya Nora dari Kuala Lumpur." Jauhnya. Ada apa nak datang ke rumah pakcik hujan-hujan begini? "Ayah saya pun orang sini juga pakcik. Tapi ayah dah lama pindah dan tinggal di Kuala Lumpur kerana bekerja di sana. Saya masih belajar di universiti. Saya datang ni membawa hajat yang besar pakcik. Harap dapatlah pakcik bantu saya." "Begini pakcik, saya sedang membuat kajian berkenaan wayang kulit Kelantan. Saya sudah berjumpa ramai dalang. Dalang wayang gedek dekat Kedah saya sudah jumpa. Dalang wayang purwa dekat Batu Pahat Johor juga saya sudah pergi. Tapi kajian saya itu belum lengkap kalau tidak membuat temu ramah dan belajar sepatah dua dengan pakcik." Nora, pakcik ni apalah yang ada. Berdalang sikit-sikit, main muzik, gendang ibu, gendang anak, tertawa dan kesi tahulah. Lebih-lebih pakcik tak tahu pun. Itu pun pakcik tengah tebuk patung, ada orang dari Kuala Lumpur juga yang tempah. Katanya, dia ada galeri sendiri. Pakcik pun tak ingat nama galerinya itu. Dia nak letakkan patung-patung wayang ni di dalam galerinya di Hulu Kelang. "Kalau pakcik tak pandai pun tak mengapa. Saya cuma nak tanya, sanggupkah pakcik mengajar saya menjadi dalang?" Nora nak jadi dalang? "Ya, kalau pakcik sanggup mengajarnya." Mana ada dalang perempuan, Nora? "Yang tak ada itulah kita kena adakan pakcik." Betul ke Nora nak belajar menjadi dalang? "Betul, sungguh. Itu pun kalau pakcik sanggup mengajarnya." Pak Yasuk tergamam. Benarkah anak gadis ini ingin mempelajari ilmu pendalangan? Kalau Nora betul-betul ingin belajar, dia akan ajar sepenuhnya. Sudah puluhan tahun dia menjadi dalang, berpuluh murid yang diturunkan ilmu, tetapi tidak seorang pun yang meneruskan tradisi tersebut. Pak Yasuk sebab kerana gembira. Rupa-rupanya di zaman manusia serba moden dan canggih, masih ada anak remaja yang mencintai tradisi nenek moyangnya. Boleh. Sekarang pakcik, Ya, sekarang. Nora terkejut dengan penerimaan Pak Yasuk yang sanggup menjadi gurunya. Mula dari hari itu, Nora setiap hari selama 3 bulan bersila di hadapan kelir wayang kulit Pak Yasuk. Pak Yasuk memberikan segala tunjuk ajarnya kepada Nora. Dari teknik melayang patung, dengan gerak tangan Nora yang mahir menari, gertak perkakas apabila Hanuman akan masuk berperang dengan musuh, dan lawak jenaka orang Wak Long, Pak Dogol, Wak Yah, Samad dan Said semuanya diajar oleh Pak Yasuk. Teknik menggunakan suara juga. Begitu juga dengan alatan muzik. Hampir semua alatan muzik dapat dimainkan oleh Nora kecuali serunai. Geduk, gendang ibu, gendang anak, kesi, gedombak dan gong, semuanya Nora tahu bermain. Siang berganti malam dan malam bertukar menjadi siang. Nora benar-benar mewarisi ilmu pendalangan Pak Yasuk. Pada malam memperlimau, Nora telah menjadi seorang dalang. Semua ahli keluarga Nora telah datang ke majlis tersebut. Anak Pak Yasuk iaitu Irsa dan Nairah telah pulang ke kampung. Semua orang kampung telah sampai selepas berjemaah Isyak di masjid. Pak Yasuk semakin resah apabila memikirkan anak dan menantunya tidak balik ke kampung. Upacara memperlimau yang akan diadakan memerlukan kehadiran Ustaz Sauki dan menantunya kerana Pak Yasuk akan membuat pengisytiharan yang terakhir dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, sebuah kereta telah masuk ke pekarangan rumah Pak Yasuk, iaitu di hadapan panggung.
Melihat Ustaz Sauki dan Faizah serta anak-anaknya pulang, Pak Yasuk tersenyum. Faizah menerka ke tangan Pak Yasuk dan mencium. Pak Yasuk belum sempat berkata apa-apa, hanya air matanya yang mengalir ketika itu.